Panas Friday. Ecuador, maestro. This Yes. for Israel. Washu. Yeah. Why? Arabic. Which channel is this? Israel channel. You don't like us? Yes. What is the from which TV you are? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Bagi membantu channel ini untuk berkembang, jangan lupa untuk tekan butang icon thanks. Sahabat semua, negara Palestin adalah negara para nabi dan negara yang berkah sebab di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa, kiblat pertama orang Islam sebelum kita menghadap ke Kaabah. Rasulullah SAW pertama kali menghadap ke Baitul Maqdis, iaitu ke Masjidil Aqsa. Dan di sekitar Masjidil Aqsa penuh dengan berkah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada malam hari daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Masjidil Aqsa dan sekitarnya Allah berkati, tetapi tahukah kita semua sekarang ni Masjid Al-Aqsa bukanlah lagi dalam kekuasaan orang Islam, bukanlah lagi dalam jagaan orang Islam. Ia sekarang dipegang oleh Israel. Welcome to Israel. Hari ini untuk pengetahuan semua, orang Malaysia, orang Indonesia dan juga negara-negara luar, ramai yang boleh datang dan ramai yang ziarah ke Palestin, melihat tempat-tempat bersejarah, melihat seni bina, masjid, rumah-rumah orang Palestin, keadaan orang Islam. Kecuali orang Arab daripada negara-negara Arab ni, mereka tidak datang ziarah ke Palestin. Kenapa? Pertama sekali, dulu pada tahun 1948 terjadinya perang antara orang Arab di sekitar Palestin membantu dan juga ikut berperang sebenarnya dengan Palestin. Antara negara yang ikut berperang adalah Mesir, Jordan, Iraq, Syria. Ini antara negara yang membantu dan ikut sekali menghantar tentera untuk berperang dengan Palestin. Mereka menyerang Israel, negara yang kecil, jumlah yang sedikit dan dikelilingi oleh negara-negara orang Arab, yang mana mereka satu bahasa, satu agama, satu budaya. Tetapi apabila berlakunya peperangan di antara Arab dan juga Israel yang bermula pada 30 November 1947 sehingga berakhir pada 20 Julai 1949, yang mana akhirnya pada peperangan tersebut negara Arab dikalahkan oleh Israel. Walaupun orang Arab ramai, tapi tidak mampu mengalahkan Israel yang disokong oleh USA, negara-negara Eropah yang besar yang lain. Dan juga mereka mempunyai senjata yang canggih, moden, dan sebenarnya berbagai lagi bantuan yang diberikan oleh negara Eropah kepada Israel. Sehinggalah sebahagian besar negara Palestin yang dulunya besar, yang kita boleh nampak, dirampas oleh Israel. Dan orang-orang Palestin ini diusir dan dibunuh. Bila kita lihat peta sekarang ni, hanyalah beberapa negeri sahaja yang tinggal, antaranya adalah Gaza dan juga tebing barat. Dan kedua-dua negeri ini disebutkan sebagai Palestin. Palestin juga terpecah kepada dua, iaitu Gaza lain, tebing barat lain. Yang mana juga pada hari ini bila kita buka Google, negara Palestin sebenarnya telah pun ditukar kepada negara Israel di Google. Meskipun begitu, kita umat Islam di Malaysia, Indonesia, Qatar dan beberapa negara lain tetap tidak mengiktiraf kewujudan negara Israel. Maka berbalik kepada kenapa orang Arab tidak membantu Palestin. Perkara ini adalah disebabkan bila negara-negara Arab ni kalah, maka mereka telah membuat perjanjian damai dan berbagai-bagai perjanjian lagi yang dapat menguntungkan kedua buah negara lah kononnya. Dan negara Arab seperti Iraq juga dihancurkan oleh USA. Syria juga dihasut dan akhirnya perang puak yang membuatkan Syria hancur pada hari ini. Banyak lagi negara-negara Arab sebenarnya tidak lagi berdaya, mereka lemah, sehingga akhirnya pada hari ini negara-negara Arab ini yang berjiran dengan Palestin tidak lagi berani melawan Israel. Dan negara-negara Arab yang lain tidak membenarkan rakyatnya pergi ke Palestin, sehinggalah negara-negara Arab ini berlembut dan perlahan-lahan menerima Israel pada hari ini. Lihatlah Arab Saudi, tahun ini mereka membenarkan orang Israel masuk ke Riyadh. Lihatlah UAE, mereka siap iktiraf dan bekerjasama dengan Israel. Mesir juga, sejak perubahan politik yang besar,
maka kedutaan Israel yang ada di Mesir juga diwujudkan. Jika kita nak masuk ke Palestin, mestilah melalui kedutaan Israel dan kena mengiktiraf kewujudan negara haram Jadah ni. Tetapi ada juga beberapa negara Arab yang tegas dan tidak mengiktiraf negara Israel, antaranya adalah Qatar. Dan sebenarnya orang-orang Arab ni pun tidak sukalah kepada Israel dan mereka sangat kasihan kepada orang Palestin sebab mereka adalah saudara se-Islam. Seperti mana juga kita ingin membantu orang-orang Palestin. Tetapi apakah daya, negara dah lemah, tidak mampu untuk melawan Israel. Sahabat semua, sebenarnya ada dua jalan untuk masuk ke Palestin. Pertama melalui Jordan, yang kedua melalui Mesir. Sehinggalah kalau kita nak masuk ke sana dengan mudah, maka kita kena masuk melalui Israel dan menggunakan visa Israel. Kiranya kita kena datanglah ke negara Israel tu, bukan ke Palestin, sebab mereka menutup antara Gaza dengan Tel Aviv. Tel Aviv ni untuk Yahudi lah dan Gaza tu adalah untuk orang Palestin. Sebab Gaza sekarang ni masih lagi bertahan dan itulah wujudnya negara Palestin di bawah pemerintahan Hamas. Dan sebenarnya Israel ni takut. Mereka takut dengan belan yang terbang, mereka takut dengan roket daripada Hamas dan sebagainya. Sehinggalah bila orang ziarah ke negara tersebut, maka mereka akan melarang pergi ke Gaza. Sahabat semua, orang-orang Arab yang ceritakan saudara Islam Palestin memang tidaklah akan datang ke Israel menggunakan visa Israel, mengiktiraf negara Israel. Mereka malu dan tidak sampai hati orang Palestin melihat mereka datang ziarah tanpa membantu. Antara lainnya juga mereka tidak mahu membantu ekonomi Israel. Apabila mereka datang berziarah dekat sana, maka sebenarnya mereka telah pun membantu ekonomi Israel. Sahabat semua, yang banyak membantu orang Palestin ni adalah daripada luar, daripada Malaysia, Indonesia, malah membuat sekolah, universiti, hospital dan sebagainya. Dan ada juga sebahagian kecil negara Arab yang membantu daripada segi diplomatik, kewangan, politik dan sebagainya. Tapi tidak banyak. Yang banyak adalah tidak peduli. Jadi sahabat semua, Palestin ini susah nak merdeka jika hanya mereka sahaja yang di dalam negara tersebut berjuang membebaskan Palestin. Palestin hanya boleh dibebaskan jika orang Islam di seluruh dunia bersatu, jika orang Islam di seluruh dunia kuat. Tapi sekarang umat Islam sendiri berpecah. Orang Arab sendiri tidak sebuluh, masing-masing dengan hal sendiri. Malah makin teruk lagi. Tengoklah UAE dan negara-negara Arab yang lain. Dan sebenarnya Palestin ini bukan dibebaskan oleh orang Palestin sendiri, tetapi dibebaskan oleh orang Islam yang datang daripada luar. Sebagaimana kita tengok sejarah sebelum ini, bila umat Islam kuat, maka yang membebaskan Palestin adalah di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab pada tahun 16 Hijrah, iaitu 638 Masehi. Dan ketika Daulah Umayyah dan Abbasiyah, wilayah Palestin ini dibangun dan dijaga dengan baik. Tetapi bila umat Islam lemah, khalifah seterusnya juga banyak yang berfoya-foya sehinggalah jatuh balik kepada Yahudi. Kemudian Islam kembali kuat dan bangun berjuang untuk membebaskan Palestin, iaitu di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka mereka berhasil membuka balik Palestin ataupun disebutkan Jerusalem pada 2 Oktober tahun 1187. Ketika kejatuhannya khilafah Islamiyah pada tahun 1924 dan negara Islam berpecah, kemudian pada tahun 1948 Palestin pula jatuh kepada Yahudi sehingga ke hari ini tahun 2022. Kita tidak dapat membebaskan Palestin sehingga umat Islam bersatu, negara-negara Islam bersatu hati dan juga bersatu dalam tindakan. Dan sebenarnya umat Islam ini ramai, dianggarkan 2 bilion umat Islam di seluruh dunia, tapi seperti buih di lautan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hampir tiba masanya akan dikerumuni oleh manusia seperti mana orang-orang yang mengerumuni hidangan. Berkata seorang sahabat, "Ya Rasulullah, adakah pada waktu itu kami sedikit?" Nabi SAW menjawab, "Tidak. Sebaliknya kamu ramai, tapi kamu menjadi seperti buih-buih di lautan. Allah mencabutkan rasa gerun di hati musuhmu dan memasukkan perasaan wahan ke dalam hatimu." Sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu wahan?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cintakan dunia dan takutkan mati. Itulah yang terjadi kepada kita. Sebenarnya inilah yang kita rasai sekarang ni. Kita lebihkan dunia dan kita bermalas-malasan dengan akhirat. Jadi saudaraku sekalian, marilah kita sama-sama mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mencari redha Allah, melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sama-sama juga kita sentiasa mengingatkan generasi akan datang, mengingatkan generasi muda kita bahawa Palestin perlu dibebaskan kerana ia adalah tempat suci umat Islam. Dan kita kena sedar juga bahawa perjuangan kita belum berakhir dan pada akhir zaman nanti Islam juga akan menang. Jadi cukup sekitar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.